بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Sihat? Tadi ada super moon. Siapa yang tengok? Cantik kan? Masya Allah, subhanallah. Ciptaan Allah. Dan selamat datang ke channel Mystic Horror. Di mana channel Mystic Horror ini adalah channel yang mengetengahkan kisah-kisah seram. Format dia sama macam channel DJ Casey dan The Segment. Cuma bezanya aku tak buat live show. Aku cuma buat recorded saja. Jadi kalau anda nak berinteraksi dengan saya, boleh tulis dekat ruangan komen dan aku akan balas insya-Allah. Dan pada malam ini, kalau tak ada apa-apa hal yang melintang, ada 3 kisah seram yang aku akan kongsikan kepada anda, untuk anda semua, untuk tatapan anda semua. Jadi pada malam ini ada 3 kisah seram yang aku pilih daripada blog-blog tempatan seperti Arkib Angka Negara, DJ Casey Malam Seram @blogspot dan juga daripada blog sukaseram.com. Tiga-tiga ni adalah blog yang memaparkan kisah-kisah seram. Kalau anda suka membaca, bolehlah pergi klik dekat cari dekat Google. Anda boleh membaca sendiri. Kalau nak tambah seram, download music horror kat belakang. Download music horror dan buka. Okay. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di sepanjang aku menjadi YouTuber ni. Alhamdulillah channel Mystic Horror dah pun mula dikenali ramai dan ramai yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Aku ingin berikan sedikit tepukan untuk anda. Bukan sedikit, aku ingin berikan tepukan. Anda semua memang awesome. Tak kisahlah umur, dari lapisan umur sekalipun, anda semua memang awesome. Bila aku tengok dekat YouTube Studio, bila aku tengok dekat channel analitik tu, peratusan umur yang tengok, ada yang umur 60 ke atas pun tengok. Terima kasih pakcik-pakcik semua, pak long semua. Terima kasih sebab support. Okey, pada malam ini tanpa buang masa, aku akan membawakan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini diambil daripada Arkib Angka Negara, tulisan oleh Ahmad Muhsinin Zaidi, salah seorang karyawan Arkib Angka Negara. Cerita beliau adalah Langsui Free Hair. Okey, kisah bermula apabila aku kerja shift malam. Untuk pengetahuan anda semua, aku bekerja sebagai seorang MA atau Medical Assistant di sebuah hospital dekat area Lembah Kelang. Aku bekerja dekat bahagian kecemasan, tempat di mana pesakit datang dan masuk. Ada macam-macam lah ragam. Ada yang aksiden, ada yang nak melahirkan anak dan ada juga yang sakit tua. Semuanya datang dengan ambulans. Hospital dekat area Lembah Kelang ni memang tak pernah tak sibuk, sentiasa sibuk. Setiap masa ada je pesakit yang masuk. Waktu tu dah pukul 1:30 pagi. Time tu aku tengah type report dekat komputer. Dari petang tadi aku dah start rasa loya dan pening kepala. Rasa nak je ambil MC dan balik rumah berehat. Tapi bila fikir balik, tak ada orang yang nak ganti tempat aku. Jadi paksalah aku kerja macam biasa. Ketika aku sedang type report tu, kepala aku terasa berat. Dada aku pula terasa panas. Dan tekak dah mula rasa loya. Tak tahu kenapa. Jadi tak lama kemudian, mungkin dah tak tahan, aku termuntah dekat situ. Boleh katakan semua nurse dekat zon merah pandang aku, melihat aku termuntah. Time tu nak rasa malu dah tak ada dah lah. Aku dah tak tahan. Memang loya sangat. Jadi dalam beberapa saat kemudian, lepas dia orang pandang aku tu, dia orang sambung balik tugas mereka. Sebenarnya muntah aku ni taklah teruk sangat, tak perlu masuk wad pun. Ada banyak lagi kes yang lebih teruk daripada aku dekat zon merah tu.
Jadi nurse tu fikir disebabkan aku ni MA ataupun medical assistant, dah tentulah mereka tahu aku pandai jaga diri dan aku pandai rawat diri sendiri dan tak perlukan bantuan mereka. Jadi aku pun lepas muntah tu, bila aku dah ada kekuatan untuk bangun, aku terus cari makcik cleaner, minta dia bersihkanlah muntah aku ni. Kemudian aku melangkah perlahan-lahan pergi ke bilik supervisor. Aku nak bagi tahu yang aku tak apa sihat, jadi aku nak balik dan berehat di rumah. Jadi nama penjilik aku pada malam tu adalah Encik Abdullah Sani. Selepas dia mendengar alasan dan bukti yang aku memang betul-betul tak sihat, dia terus mengizinkan aku pulang untuk berehat. Jadi dalam on the way nak balik ke rumah tu, aku drive kereta. Waktu aku tengah drive tu, dia dah mula rasa lain macam. Aku selalu guna highway untuk pergi dan balik kerja, pulang alik kerja. Aku selalunya bawa kereta dalam lebih kurang 100 km sejam atau 120 km sejam. Tapi pada malam ni aku rasa lain. Kereta aku seolah-olah tak dapat nak cecah kelajuan tu langsung. Aku pada bulannya fikir mungkin kereta aku ada masalah enjin. Tapi bila tengok meter RPM, dah naik sampai 5,000 RPM, iaitu pada kelajuan 60 km sejam. Jadi aku dah rasa pelik dan aku dapat rasakan ada something wrong pada malam tu. Jalan tu agak sunyi dan highway tu pula menuju ke Saujana Putra. Dan pada waktu macam ni memang tak banyak kereta. Aku sebenarnya nak balik ke Shah Alam. Tak tahulah kenapa aku dah mula rasa seram sejuk. Tiba-tiba aku teringat semua kisah seram dalam kepala aku. Jadi bila selalunya tipikal cerita seram ni, bila kita buat kereta, selalunya hantu akan muncul dekat seat belakang. Jadi aku cepat-cepat pusingkan cermin pandang belakang ataupun rear view mirror. Cermin yang tu loh, yang ada tengah tu kan, yang cermin pandang belakang tu. Cermin tu. Jadi aku dah tak nak tengok ke belakang. Risau kalau ada yang mengikut. Dah lekat seat belakang tu tak ada orang, kosong je. Tapi setakat ni masih tak adalah bau pelik atau bunyi yang tidak menyenangkan ataupun bunyi-bunyi mengilai. Tahap keseraman pula masih boleh dikawal ataupun under control lah. Jadi aku ternampaklah lampu dari sebuah kereta yang datang daripada arah bertentangan. Rasa lega sikit sebab ada jugalah aku tidak keseorangan. Adalah kereta yang menemani. Jadi bila kereta tu dah hampir rapat, bila nak berselisih tu, kereta tu bagi high beam ataupun lampu tinggi. Banyak kali dia bagi. Jadi aku dapat syak lah. Barangkali dekat depan ada roadblock. Tak pun ada accident. Tak apalah, aku berhusnuzon, mungkin dia nak bagi tahu ada roadblock kot. Jadi aku teruskan memandu. Dan kereta aku masih berat, slow daripada kebiasaannya. Jadi lepas tu aku bertembung pula dengan lori dari arah bertentangan. Dan lori tu juga memberi high beam ataupun lampu tinggi. Aku dah mula panik dah time ni. Tapi aku teruskan juga sebab nak balik rumah dan nak rehat. Dan tak lama lepas tu ada sebuah motosikal berkuasa tinggi ataupun superbike memintas laju. Time dia memotong tu, penunggang superbike tu slowkan motor dia. Waktu tu aku tengah layan lagu dekat radio, lagu Kacing oleh Shania Twain.
artis yang agak popular pada tahun 2000-an. Dia sama dia sama saing dengan Backstreet Boy. Aku perasan ada kelipan lampu biru putih daripada belakang. Alamak, kalau lampu biru ni selalunya kereta polis, tak pun peronda lebuh raya. Dan kereta peronda tu juga memberi high beam. Dia potong kereta aku. Dan anggota di dalam kereta peronda tu buka tingkap, melambai tangan seperti memberi isyarat nak suruh aku berhenti. Macam mana nak buat isyarat berhenti polis? Dia macam buat tangan macam tu. Ke tepi, ke tepi, ke tepi. Macam tu lah. Jadi aku dah mula gelisah. Aku tak faham apa yang berlaku. Dah banyak kali orang bagi high beam. Nak kata aku buat salah trafik, tak ada. Dan polis juga buat benda yang sama. Jadi aku tengah blur dan confused. Kesemua kereta yang melintas dan bagi isyarat lampu seolah-olah nak memberitahu bahawa ada sesuatu yang tak kena dengan kereta aku. Aku pun dah mula resah. Jadi ada suara daripada kereta polis tu. "Cik, turun dari kereta sekarang." Arah anggota polis tersebut. Saya pun lepas berhenti tu, dah berhenti, pegawai polis tu dah datang dekat kereta aku. Jadi saya pun buka lah tingkap dan bercakap dengan pegawai polis tu. "Encik, kenapa encik tahan saya? Apa salah saya? Kalau cik nak cek lesen dengan IC, rasanya saya tak perlu keluar kot daripada kereta. Tapi kenapa encik suruh saya keluar?" Itu adalah reply aku. "Bukan apa, aku risau. Takut yang tahan tu bukan polis betul. Takut penyamun yang menyamar jadi anggota polis." Jadi polis tu pun membalas balik. "Cik, ini satu arahan. Turun dari kereta awak dan masuk ke kereta peronda kami. Dan jangan toleh belakang." Jadi suara anggota polis tadi pun semakin kuat dan kasar dan mendesak. Dia berdiri 3 meter di hadapan kereta aku. Dan kereta peronda dia pula ada dekat depan. Dan partner dia sedang tunggu dalam kereta. Jadi aku masih blur dan was-was. Apa yang dia nak? Aku risau, takut polis menyamar. Maklumlah zaman sekarang ni kan, banyak kes polis menyamar jadi perompak, duk rompak CBE dan sebagainya. Itu yang aku risaukan. Yang ni pula aku risau, takut kalau aku masuklah dalam kereta peronda tu, dia orang akan culik aku dan bunuh aku, ataupun buang mayat aku dalam estate. Dan tiba-tiba walkie-talkie dekat pinggang anggota tu berbunyi, "Sarjan Gani kepada Korporal Farhan. Korporal Farhan, mohon laporkan lokasi terkini. Over." "Apa status memandu yang awak tahan tersebut? Boleh tak bawa dia pergi dari situ?" "Serta-merta. Over." Saya tak ada sound effect walkie-talkie, jadi saya guna suara sendirilah. Harap faham lah ya bunyi walkie-talkie macam mana. Jadi anggota polis tu pun menjawab, "Korporal Farhan kepada Sarjan Gani, kami dah sampai di sini dan sedang cuba membawa pemandu tersebut pergi. ETA to base dalam masa 10 minit. Over." ETA bermakna estimated time arrival ataupun jangkaan masa untuk tiba ke base. Base tu maksudnya balai. Dalam masa 10 minit. Over. Banyak sangat tengok cerita orang putih gini lah. Gurau. Okay. Jadi aku dah mula percaya ini adalah anggota polis yang betul. Aku pun tengok dulu kiri dan kanan. Memang gelap gelita. "Encik, saya minta encik tolonglah beri kerjasama. Turun dari kereta awak dan masuk ke kereta peronda." Anggota tu panggil sekali lagi. Dan kali ni aku akurlah. Sebab takut kalau ingkar arahan, takut jadi masalah lain. Jadi aku pack barang, ambil telefon bimbit dan posh bag,
Sebelum sempat aku nak buka pintu, tiba-tiba kereta aku bergoyang. Jadi aku cepat-cepat keluar, meluru keluar. Dan aku lari pergi ke arah kereta peronda tanpa tengok ke belakang. Dan anggota polis pun tengah bawa aku pergi. Jadi bila aku dah masuk dalam kereta peronda polis tu pula, suasana dalam kereta peronda tersebut senyap dan sunyi. Jadi bila kami sampai dekat RNR, aku pun cubalah membuka bicara. Saya tanya, "Cik, maafkan saya nak tanya, apa yang terjadi sebenarnya? Dari tadi saya tengok ada lori bagi high beam, kereta bagi high beam dan motor besar superbike pun bagi high beam dekat saya. Apa yang saya buat? Apa salah saya?" Jadi Korporal Farhan memandang ke belakang, iaitu menoleh ke arah aku. Jadi Korporal Farhan menjawab, "Sebenarnya Encik, ada orang call kami ataupun report. Dia cakap dia nampak ada benda berdiri atas bumbung kereta awak." "Ha?" Tenggabam aku. "Ha? Benda apa cik?" Lepas aku dengar dia kata ada benda berdiri atas bumbung kereta, serta-merta bulu roma aku berdiri. "Sebenarnya cik, masa kami nak ikut awak dari belakang, yang kami nampak atas kereta awak tu perempuan berambut panjang, pakai jubah putih, tengah berdiri. Rambut dia pula panjang sampai ke bonet." Itu adalah jawapan Korporal Farhan secara ringkas dan padat. Bila aku dah dengar jawapan dia tu, aku dah tak mampu nak berkata apa-apa. Hanya mampu mendiamkan diri sahaja. Jadi aku minta mereka hantar aku dekat RNR Dengkil. Ada kawan tunggu kat sana. Dan kami berborak sampailah subuh. Jadi pada pukul 7.30 pagi, kami pergilah semula ke tempat kereta aku tinggalkan tadi. Dan Alhamdulillah kereta aku masih di situ. Dan yang paling penting, tiada barang yang hilang. Selepas kejadian tu, aku dah mula demam. Jadi aku ambil MC selama 3 hari. Alhamdulillah, selesai sudah kisah kita yang pertama. Sebenarnya cerita ini rekaan semata-mata dan diolah semula. Ianya berdasarkan cerita daripada beberapa pihak. Kalau anda ada cerita seram yang nak cerita, nak kongsi, bolehlah hantar ke email. Email Mistik Horror tu lah. Mistik Horror 751@gmail.com. Nanti aku tulis dekat description. Jom, tanpa membuang masa, kita tengok kisah kita yang kedua. Okey, kisah kedua pula. Kisah kedua ini diambil daripada DJ Casey Malang Seram @blogspot. Kisah dia adalah penampakan sosok kakak cantik. Assalamualaikum Casey. Nama saya Firdaus. Saya ni berasal daripada Terengganu, Malaysia. Jadi saya ingin mohon maaf lah jika kisah saya ni taklah seram dan tak panjang. Yang saya ada perkongsian gambar tentang satu penampakan yang telah terjadi kepada kawan abang saudara saya. Kisah ni pun dah berlalu beberapa tahun yang lepas. Kawan dia waktu tu baru je balik dari bertugas pada waktu malam. Dan dalam perjalanan pulang melalui sebuah kawasan perkampungan. Jadi dia punya dashcam tu ada terakam satu sosok putih yang nampak bentuknya seperti kakak cantik ataupun pontianak. Jadi dia pun selurkanlah kereta. Sambil tu dia petik gambar melalui gambar telefon bimbit. Mula-mula dashcam. Dan yang kedua, untuk mengukuhkan lagi bukti yang dia nampak tu, dia rakam pula dengan handset. Jadi gambar ni tidak diedit ataupun ditokok tambah. Jadi saya harap terpulanglah kepada pembaca semua nak
percaya ataupun tidak. Jadi yang penting saya dah sampaikan kisah ni untuk anda semua tengok. Itulah dia tadi. Kisah dia pendek je. Kisah dia tentang penampakan. Dalam kisah ni ada diberi gambar sebagai bukti dan aku akan lampirkan sekali. Inilah dia gambarnya. Anda boleh tengoklah sendiri dan boleh nilaikan sendiri sama ada ianya benar ataupun tidak. Itu terpulanglah kepada anda. Yang penting insan ni dah sampaikan hasrat dia. Nak cerita tentang pengalaman penampakan kakak cantik. Okey, berakhir sudah kisah kita yang kedua. Kita beralih pula kisah kita yang ketiga. Kisah ketiga. Kisah ketiga pula diambil daripada blog Suka Seram dan berjudul Hantu Bonceng. Peristiwa ni berlaku semasa aku di sekolah menengah. Waktu tu, keluarga kami dah semakin berkembang dan aku pun dah ada 5 orang adik-beradik. 3 perempuan, 2 lelaki. Dan semua masih tinggal di rumah yang sama, iaitu di Pekan T. Aku belajar dekat sebuah sekolah menengah di Pekan K yang terletak kira-kira 12 km dari rumah. Setiap hari, aku pergi ke sekolah naik basikal. Pulang alik dari rumah ke sekolah cuma 24 km dan kayuhan sejauh itu dalam sehari dengan berbasikal taklah terlalu jauh mengikut ukuran orang pada zaman tersebut. Dan pada satu hari, ketika hampir-hampir nak maghrib, aku pergilah kedai yang terletak lebih kurang 1 km dari kampung kami. Sebenarnya, hati aku ni rasa malas sangat nak keluar rumah sebab dah dekat-dekat maghrib. Tapi disebabkan pen lah untuk guna waktu sekolah. Sebab pen yang ada dalam kotak pensel tu dah kering dah uat dia. Tak beli pen, tak menulis lah. Bila tak menulis, tak siap lah kerja sekolah. Jadi bila teringat pula tentang kerja sekolah, terpaksa lah aku pergi kedai nak beli. Aku pun ambil lah basikal dan terus pecut ke kedai untuk pergi ke kedai membeli. Terus memecut basikal pergi ke kedai untuk membeli pen. Kami hanya penduduk kampung yang terpaksa melalui satu kawasan sawah yang agak luas. Jarak dia lebih kurang 400 meter. Begitulah keadaan aku pada hari itu. Nak buat macam mana? Dah tak ada pilihan. Terpaksa juga lalu kawasan sawah yang luas untuk pergi ke kedai. Waktu tu dah hampir masuk waktu maghrib. Dah gelap. Boleh dikatakan tak ada kereta dah lah yang lalu kat jalanan. Tiba-tiba, ketika sampai betul-betul dekat tengah sawah, aku nampak ada seorang kanak-kanak yang kelibatnya memang sangat aku kenal sedang berjalan di pinggir sawah. Jadi aku pun panggil lah budak tu, kelibat tu. "Oh, Abang Cik, ni hang buat apa tengah-tengah bendang ni?" Aku menegur bila tengok kanak-kanak tu ialah adik lelaki aku rupanya yang kami panggil Abang Cik. Abang Cik waktu tu pakai seluar cerah dan tak pakai baju. Tapi Abang Cik yang aku tegur ni diam je, tak jawab sepatah pun soalan aku. Agaknya dia letih bermain kot. Memanglah dah jalan jauh melintasi kawasan sawah yang luas tu memang letih. Tambah pula Abang Cik ni masih kanak-kanak lagi. Jadi dalam hati aku ni terdetik jugalah, ataupun terfikir jugalah, mungkin dia baru balik dari rumah kawan dia kot, Lan. Nama kawan Abang Cik ni Lan. Rumah Lan ni pula terletak dekat seberang kampung kami. "Abang Cik, mailah naik basikal ni, jom kita pergi pekan nak, temankan abang," ajak aku. Dekat rumah, adik-adik memanggil aku Abang Cak. Abang Cak ni adalah gelaran pendek bagi abang besar, iaitu panggilan terhormat kami orang utara untuk abang sulung, Abang Cak. Jadi aku pun berhentikanlah basikal dekat tepi jalan. Basikal rasa sedikit bergoyang bila Abang Cik lompat naik ke atas pelantar belakang basikal.
Basikal kan ada besi kan, tempat duduk belakang tu besi pelantar, orang panggil pelantar. Bila abang cik ni dah lompat naik atas basikal, tiba-tiba aku cakap dengan dia, "Oi, beratnya hang hari ni abang cik, hang makan apa? Makan batu ke?" Aku cuba nak buat lawak lah, sebab aku nak make sure yang tu adik aku dan bukannya makhluk alam sebelah. Sebab dah lah lalu kawasan sawah dekat maghrib, macam-macam boleh berlaku. Jadi sebenarnya ni bukanlah kali pertama abang cik membonceng basikal. Jadi minda aku ni memang dah set berat badan semua orang yang pernah menumpang basikal aku. Jadi dia tak, jadi penulis ni tak sangka buruk apa-apalah. Dia anggap memang adik dia berat. Tetapi abang cik tetap tak respon terhadap lawak jenaka aku. Selalunya kalau kita buat lawak, mesti lawak yang menyentuh hal sensitiviti seperti berat badan, dah tentulah orang akan marah. Tapi yang ni langsung tak ada respon. Dan kelihatan seperti abang cik ni sedang dilamun perasaan sendiri, ataupun dia duduk dalam dunia dia sendirilah. Pelik juga, sebab sebelum ni abang cik ni bukanlah pendiam sangat pun, aktif bermain macam budak kampung biasa. Tapi malah nak fikir panjang, aku anggap dia keletihan kot. Cakap dalam hati je lah, nak sedapkan hati. Bila dah sampai kat depan kedai, hari dah gelap. Lepas je aku berhentikan basikal, aku pandang ke belakang. Aku terkejut sebab abang cik yang naik basikal aku tadi tu dah tak ada. Guide, tak tahu. Lalu kalau ada orang tumpang basikal, bila kita turun kita nampak kelibat dia kalau dia lari pun. Tapi yang ni guide. Bila lepas keluar daripada sawah tu, bila sampai kat kedai, kelibat abang cik yang mungkin makhluk alam sebelah kot, tiba-tiba hilang. Mana tak peliknya? Aik, mana budak ni? Aku bersoal jawab dalam hati. Bila masa pula dia terjun dari basikal? Jadi aku pun anggaplah dia lari balik rumah kot. Mungkin aku tak sedar. Jadi aku pun teruslah pergi ke kedai beli pen. Dan aku beli sedikit gula-gula lah untuk adik-adik aku. Dan lepas aku dah selesai urus jual beli dekat kedai, aku pun baliklah ke rumah. Lepas kayuh, bila dah sampai ke rumah tu, dan bila aku masuk rumah ni, aku terperanjat. Aku nampak adik aku abang cik dekat dapur sedang minum air. Dan baju dia nampak agak basah kuyup dan kesan peluh. Jadi aku pun pergilah dekat abang cik ni. Rasa macam nak marah. Dahlah tak menjawab soalan. Lepas tu pula bonceng basikal hilang macam tu. Kita pun risaulah sebagai abang kan. Adik kita tiba-tiba naik basikal kita, bila dah sampai kat kedai, hilang. Macam tu lah yang terjadi kepada penulis ni. Aku pun macam bebel lah sikit dekat adik aku ni. Hang ni, abang cik tadi ikut abang cak pergi kedai. Lepas tu bila dah sampai kedai, hang pula hilang. Hang pergi mana? Bila masa hang terjun basikal, orang buat hang terkejut je. Bila masa hang terjun dari basikal, buat orang terkejut. Cakap orang utara. Aku tanya abang cik. Adik aku tergamam. Bila dengar aku bebel. Bila masa hang terjun dari basikal? Adik aku iaitu abang cik macam, ikut abang cak naik basikal pergi kedai? Taklah. Mana ada abang cik ikut abang cak naik basikal? Tadi orang pergi main bola lah. Ni baru sampai rumah, pakaian tak salin lagi. Bila masa pula orang ikut abang cik pergi kedai? Abang cik tanya balik. Aku tanya dia, dia tanya aku balik. Abang cik pula tanya aku soalan tadi tu.
bila masa ikut Abang Cik pergi kedai tu, bersama-sama dengan reaksi wajah yang kehairanan. Dia rasa pelik sebab aku tiba-tiba tuduh dia tumpang basikal dan hilang. Sedangkan dia pergi main bola. Jadi aku yakin dia ni tak berbohong sebab dia memang adik yang berbaik. Adik yang baik, maaf. Kalau buat salah pun memang dah tentu dia akan mengaku. Jadi aku rasa dia tak berbohong. Bila aku tengok balik wajah Abang Cik waktu tu, dia memang pakai baju cerah dan seluar gelap. Baju dia banyak kesan peluh. Biasalah dia kata tadi kan main bola. Logik lah je bila basah peluh kan. Seluar dia juga basah dan kotor, ada bekas rumput. Mungkin Abang Cik jatuh kot masa main bola tadi. Jadi bila aku tengok balik Abang Cik yang dekat rumah ni, bila aku compare pula dengan baju Abang Cik yang naik basikal aku tadi ni, Abang Cik yang naik basikal aku tadi ni pula tak pakai baju. Dia pakai seluar cerah putih bersih. Jadi aku tanya balik. Aku tanya balik Abang Cik. Habis tu siapa pula yang ikut Abang Cik tadi naik basikal? Abang Cik boleh gelak. Itulah hantu kot yang ikut. Hari tu ayah Mat pun pernah jumpa 3 orang budak kulit gelap bermata merah duk main dalam bendang lepas maghrib. Siapa lagi nak main dalam bendang time macam tu kalau bukan hantu? Wow, agak direct jawapan daripada adik aku yang bernama Abang Cik ni. Budak-budak memang jujur betul. Selamba dia kata hantu kot. Patutlah pembonceng basikal aku tu diam je sepanjang jalan tadi. Rupanya dia bukan Abang Cik, rupanya Abang Cik alam sebelah. Tapi aku tak pastilah makhluk apa. Sebab nak kata dia toyol, tak. Dia memang sebiji macam adik aku, Abang Cik. Yang bezanya, Abang Cik yang dekat rumah tu dia pakai baju dengan seluar, tapi berpeluh sebab main bola. Yang ni dia tak pakai baju tapi pakai seluar. Kat situlah aku dah mula rasa seram. Jadi setakat ni sajalah kisah aku pada kali ini. Dan kalau aku ada kisah seram lagi, aku akan kongsikan dekat blog Suka Seram ni. Dan aku harap korang terhiburlah dengan kisah ni. Jadi terima kasihlah kepada admin blog Suka Seram kerana sudi kongsi kisah aku ni. Aku harap dijadikan sebagai pengajaran. Jangan keluar rumah pada waktu maghrib. Nanti ada yang menumpang. Okey, sekian saja kisah kita yang terakhir dan terima kasih kepada semua yang sudi tonton channel ni dan terima kasih kepada semua yang menonton channel ni. Dan aku nak memberikan tepukan gemuruh untuk anda semua. Anda semua memang awesome. Ini macam. Terima kasih. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Kepada yang masih belum subscribe, silalah subscribe. Nanti kalau tak subscribe, tak dapatlah bukan tak dapat konten, tak dapat notification. Nanti bila aku upload video, aku akan set sebagai instant premiere. Bila aku dah set instant premiere, siapa yang dah subscribe akan dapat notifikasi untuk memberi peringatan bahawa ada konten baru daripada channel Mystic Horror. Dan aku nak ucapkan terima kasih lagi kepada para subscriber yang sudi berinteraksi dekat ruangan komen. Ada yang dah mula nak berborak dengan aku. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga yang memberi buah fikiran dan idea untuk improve lagi channel ni. Lagipun channel ni bukan untuk aku seorang je. Untuk anda semua. Ini untuk kebaikan kita semua. Jadi aku harap akan lebih ramai lagi lah subscriber akan berinteraksi. Aku suka bila korang bagi idea, bagi orang kata apa, buah fikiran cara untuk aku menyampaikan. Dan untuk pengetahuan anda, disebabkan teguran anda, alhamdulillah saya dah jumpa saya dah orang kata apa, setting. Saya dah pandai setting sikit-sikit. Sekarang ni mic ni pun aku
aku dah jauhkan sikit daripada mulut. So tak adalah bunyi sebu dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Aku memang tak perasan. Maklumlah tak biasa lagi guna peralatan macam ni, jadi terima kasihlah kepada yang memberi tunjuk ajar. Terima kasih sangat-sangat subscriber. Saya bagi tepukan lagi sekali. Okeylah. Bercoloteh pun makin bercoloteh sekarang tak habis pula. Okeylah. Sekian sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Jaga diri.